Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم صلاة تفتنن بها باب الرضا والتيسير وتغلق بعنا باب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا وناصرا أنت ولينا ومولانا فالمن مولا ونعم الناصر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang bahagia Tuan Pengerusi Surau Al-Aziz serta yang kuasanya, kepada Tuan Imam, Tuan Bilal dan seterusnya jemaah sekalian. Pertamanya mari kita panjatkan kesyukuran kita kepada Ta'ala kerana pada pagi ini dapat bertemu kembali sebagaimana biasa pada hari Sabtu minggu yang ketiga. Jadi insya-Allah bermula pada pagi ini, dan saya telah bermula dah mana-mana surah dan kuliah yang saya telah berkuliah, iaitulah sebagai kita nak kepung, nak ambil sebagai suatu kebaikan yang besar. Saya nak buat satu paksaan di dalam mana-mana kuliah dan saya telah mengajar, kerana saya telah dapat suatu petunjuk iaitulah supaya apa yang kita belajar ni tidak jadi sia-sia. Kerana kita ni ada berbagai-bagai peringkat, berbagai-bagai kategori. Ada yang datang ni betul-betul nak belajar, ada nanti semata-mata kerana malu. Datang ke masjid surau, berada dalam majlis perkongsian ilmu. Ada datang ni kerana tak tahan maki daripada orang yang berkamai-kamai, maka datanglah dia kerana tak tahan panas berada di rumah, datanglah. Jadi berbagai-bagai kategori datang ke masjid, ke surau kita ni. Jadi kita nak supaya kedatangan mereka ni ada nilai, ada manfaat di sisi Allah Ta'ala. Walaupun mungkin niat mereka ni tidak sebagaimana apa yang dikendalikan Allah Ta'ala, tapi sebagai satu strategi ataupun sebagai satu serampang dua mata. Mudah-mudahan kita ni dapat suatu penilaian, suatu penghargaan daripada Allah Ta'ala. Iaitulah saya nak mulakan setiap pengajian kita ni, dan saya telah bermula dah sebelum daripada ni di surah-surah yang saya berkuliah. Kita baca suratul Fatihah dan selawat Fatih 3 kali. Sebab dalam pengalaman saya dah bertahun-tahun saya mengajar, dan saya telah bagi talqin selawat Fatih ni, tengah-tengah tak baca. Rasa seorang ni baca cuma saya malah teh. Nak teh saya sorang, sebab saya pernah teh di sebuah masjid yang saya telah hurah, saya telah jelaskan terperincian, tak amal, tak baca, jadi sia-sia, seolah tidak ada manfaat. Sedangkan ini merupakan sebagai suatu senjata kita di akhir zaman, sebagai suatu solusi kita di akhir zaman. Jadi kita nak arah kepada benda lain, kita tetap jamin daripada amal ibadat kita, puasa kita, solat kita. Dan telah banyaknya penyakit, satu-satunya yang Allah Ta'ala terima daripada diri kita iaitulah selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita boleh jamin, ini yang kita over confident. Amalan lain dia banyak prasyarat-prasyarat dan KPI dia yang perlu dituruti. Jadi kita bermula. Itu saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan kita akan dapat suatu manfaat, kerana kita baca satu kali pun telah ada nilai yang besar di sisi Allah Ta'ala di dalam hubungan kita untuk kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bila kita dapat mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu sebagai satu jalan untuk kita dapat mengenal dan makrifat dengan Allah Ta'ala. Sebagaimana kata Sidi Mustafa Al-Baqri, iaitulah seorang waliullah, seorang wali kutub, dan dia merupakan sebagai guru kepada segala ulama di Al-Azhar Mesir. Bukan calon-calon orang yang telah sempurna pada sudut kewalian dan juga pada sudut keilmuan. Tak boleh nak compare dia. Kalau ada orang di kalangan kita yang compare dia tu, orang yang bodoh orang yang tak kenal diri sendiri. Apa dia kata? Dia kata, man zakaraha marrah dakhalan nar falyaqbidni baina yadayillah. Apa dia kata? Iaitu sesiapa yang sebut selawat ni satu kali, tiba-tiba dia ditakdirkan masuk ke dalam neraka, maka marilah dia bersajawat dengan aku di hadapan Allah Ta'ala. Marilah dia tarik janggut aku di hadapan Allah Ta'ala. Itu sebagai suatu keyakinan dia, suatu yang Allah Ta'ala bagi kepada dia satu pembukaan tentang keistimewaan kemuliaan yang ada pada Salawatul Fatih ini. Bukan saya kata, iaitulah Sidi Mustafa Al-Baqri. Dia ni khalifah kepada tarikat Khalwatiyah Samaniyah, khalifah Al-Bakriyah, keturunan daripada Sayyidina Abu Bakar. Kita pada sudut keturunan pun tak boleh nak compare apa daripada sudut keilmuan. Dan dia ni murid-murid yang ramai daripada murid-murid beliau, iaitulah ulama-ulama di Nusantara. Siapa di kalangan penulis murid pada beliau, iaitu murid pada murid beliau, iaitulah Sidi Abdul Samad Al-Palemban dan Sidi Arsyad Banjari dan Sidi Takwan Ali Kutan dan Sidi Syekh Daud Fatani. Ini sesuatu murid-murid beliau. Dan selawat ni juga ada di dalam kitab Natul Musalli, sebagaimana kata Syekh Daud Fatani. Apa dia kata? Sesiapa yang baca selawat ni satu kali, dia dipastikan mati dalam keadaan husnul khatimah dan selamat daripada api neraka. Itu kata kalam Syekh Daud Fatani, bukan kalam Yahya Zakaria tidak. Yang mana keilmuan Syekh Daud Fatani ni apa? Ujung kuku dia ni tak dapat nak banding dengan seluruh keilmuan yang ada pada ulama-ulama di tanah Melayu di sebelah Nusantara. Ujung kuku dia, ilmu dia. Kita nak menidakkan kalam dia, ini orang yang tidak mengenal diri, orang yang orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang tidak tahu tentang taraf keilmuan para aulia di sisi Allah Ta'ala. Saya kebaca satu kalam daripada seorang waliullah. Dia kata apa?
Dia kata akhir zaman adalah zaman di mana ummah di dalam kelemahan, lemahnya mereka dalam beramal, mujahadah hanya dizahirkan pada mulut, tidak secara dalaman dan luaran. Ini realiti kita di zaman sekarang, termasuklah saya sendiri. Bercakap apa supaya kita ni memperbanyakkan buat amal ibadat, perbanyakkan solat tahajud. Dia sendiri tidak solat tahajud. Ustaz yang suruh solat tahajud, dia sendiri suruh apa, berpuasa isni khamis. Dia pahit hayat-hayung. Tak berpuasa. Suruh orang banyak bersedekah, dia kedekut hangit. Ini realiti kita, semua kita di akhir zaman ini. Bercakap hanya pada mulut, iaitu mujahadah pada luaran, bukan pada dalaman. Ini penyakit. Iaitulah kita ni malah dalam berbagai-bagai keadaan. Perlu kita mengaku, declare lah diri kita. Malah nak tahajud, malah nak berpuasa isni khamis, malah nak solat berjemaah, malah nak bersedekah, malah hatta apa nak kahwin ramai pun malas zaman sekarang. Malas. Ini kelemahan kita di zaman sekarang. Mengakulah kata. Dan daripada khazanah perbendaharaan Quran Allah Ta'ala, apa? Allah Ta'ala mengurniakan kita umat akhir zaman dengan suatu permata tunggal, iaitu dipanggil al-yaqutatil faridati. Maka apa? Beruntunglah kepada sesiapa yang dapat beramal sekali dalam seumur hidupnya, dan apatah lagi jika ia mampu lebih daripada sekali. Apa al-yaqutatil faridah? Iaitu dikatakan sebagai satu permata tunggal. Apa permata tunggal? Iaitu Salawatul Fatih, itulah. Ia dianggap sebagai satu permata tunggal kita di akhir zaman ini. Maka sangat beruntunglah sesiapa yang menjadikan selawat ni sebagai wirid harian dengan niat suluk dan niat tawajjuh sebagai satu amal yang tetap pagi dan petang. Maksudnya pun jika baca sekali pun telah ada nilai dah, telah ada manfaat dah, sebagaimana kata Sidi Mustafa Al-Bakri tadi. Iaitulah sesiapa yang baca selawat ni satu kali, apa? Dia masuk neraka, mari dia tarik janggut aku di hadapan Allah Ta'ala. Kenapa dia boleh bercakap macam ni? Kenapa? Wali Allah ni kena ingat bahawasanya mereka ni bercakap bukan di atas nafsu, bukan di atas fikiran mereka, tidak. Wali Allah ni mereka menerima ilham, menerima isyarat daripada Allah Ta'ala. Seorang wali Allah pantang dia bercakap bohong. Ini kriteria sebagai seorang wali Allah. Mereka tidak boleh bercakap di atas nafsu dan akal mereka, dan ketamakan mereka, tidak. Kenapa? Di antara pantang yang paling utama seseorang wali tak boleh bercakap bohong. Kalau mereka bercakap bohong, dia akan terkeluar daripada martabat kewalian. Tak boleh bercakap bohong. Selain daripada bercakap bohong, mungkin di kalangan para awliya melakukan dosa maksiat, mungkin. Wa qaddarallahu alaihi maqdura, Allah Ta'ala kata. Sebab di kalangan wali ada seperti mana Bal'am bin Ba'urah, Barsisa, mati dalam keadaan maksiat kepada Allah Ta'ala. Dan ada bermaksiat tapi bertaubat kepada Allah Ta'ala, ada. Tapi tak boleh bercakap bohong. Ada wali mati minago. Ada seorang wali Allah mati dengan melakukan dosa zina, ada. Tak mustahil, tapi tidak ada kedapatan di kalangan para aulia mereka mati dengan bercakap bohong. Ini perlu kita tahu kewalian. Jadi mereka bercakap bukan di atas nafsu ataupun di atas dasar fikiran mereka. Kenapa dia bercakap macam ni? Ini satu kala yang berat ni. Seolah-olah dia merampah kuasa Allah Ta'ala nak menentukan syurga dan neraka ni. Seolah menghakimi di atas Allah Ta'ala, buat keputusan. Dia tu seolah menjadi lidah kepada lidah Allah Ta'ala.
menjamin syurga kepada seseorang. Kenapa? Kerana apa? Satu cerita yang panjang. Dia ni seorang yang sudah sempurna pada sudut kewalian, sudah sempurna pada sudut keilmuan. Tapi apa? Hati dia rasa terbakar. Nak mencari lagi suatu kemuliaan, suatu pembuka, suatu petunjuk daripada Allah Ta'ala. Apa dalam ilmu dia? Dalam ilmu dia mengatakan bahawasanya di dalam kehidupan kita, di dalam hubungan kita dengan Allah Ta'ala, tidak adalah sesuatu amalan yang paling mulia selain daripada berselawat kepada Nabi SAW. Kenapa dia kata? Dalam hujah dia kata, di dalam amalan-amalan yang Allah Ta'ala suruh kepada kita, apa amalan kita? Solat. Allah Ta'ala kata, wa aqimus salata wa aqimus salata wa atuz zakah. Tapi Allah Ta'ala tidak melakukan salat dan Allah Ta'ala tidak melakukan zakat. Begitu. Allah Ta'ala suruh kita menunjukkan haji. Wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik. Tapi Allah Ta'ala tidak mengerjakan haji. Allah Ta'ala suruh kita baca Al-Quran, tapi Allah Ta'ala tidak baca Al-Quran. Allah Ta'ala suruh kita baca tasbih subhanallah Allahu akbar, tapi Allah Ta'ala tidak baca subhanallah akbar. Allah Ta'ala Nabi suruh kita baca la haula wala quwata illa billahil azim, tapi Allah Ta'ala tidak kata la haula wala quwata illa billahil azim. Allah Ta'ala tidak bersedekah, walaupun Allah Ta'ala suruh kita bersedekah. Allah Ta'ala suruh kita sembahyang Jumaat, Allah Ta'ala tidak sembahyang Jumaat. Allah Ta'ala suruh kita berpuasa, Allah Ta'ala tidak puasa. Tapi dalam perintah apa? Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan juga para malaikat mereka berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kamu wahai orang yang beriman, hendaklah kamu ucapkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Jadi sebelum Allah Ta'ala suruh kita ni berselawat dan salam kepada Nabi, Allah Ta'ala mulakan dengan diri dia. Maka dalam ilmu dia, dalam ijtihad dia, tidak ada satu amalan yang special, yang istimewa, iaitu amalan yang kita bersekutu dengan Allah Ta'ala di dalam melakukan perkara ini. Apa? Iaitu berselawat kepada Nabi SAW. Maka untuk perkara ini, dia nak mencari satu selawat yang rahsia, suatu selawat yang hakikat. Mesti ada, iaitu selawat Allah Ta'ala kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebab mesti ada lapar sirah selawat yang Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi. Sedangkan selawat ni tidak dibuka lagi pada zaman Nabi SAW dan pada sebelum daripada dia. Ini sebagai suatu isyarat petunjuk daripada Allah Ta'ala kepada para awliya untuk supaya buka rahsia ini. Inilah kerja para awliya. Iaitulah apa? Kerja para awliya. Mereka ni tarik sesuatu daripada hadrat Allah Ta'ala, ambil sesuatu tu daripada simpanan Allah Ta'ala, daripada kanzillah. Kerana para awliya mereka ni yang ada power, yang ada authority, yang ada izin daripada Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW, dia ada power, dia ada authority, terima wahyu. Nabi kita dapat menerima Al-Quran. Itu Al-Quran itu kalamullah. Itu berada di dalam perbendaharaan Allah Ta'ala. Jadi kekuatan Nabi kita dapat mengeluarkan sesuatu itu daripada hadrat Allah Ta'ala. Ini sesuatu yang teramat besar. Allah dapat mengeluarkan sesuatu daripada peringkat yang paling, daripada qadim dan azali. Dari kita ni dalam keadaan apa? Dalam keadaan biasa, tidak boleh berhubungan, tidak boleh dengan Allah Ta'ala. Kita ni kan apa? Kita ni daripada manusia, daripada kejadian tanah yang hancur, yang hina dina, yang kotor. Allah Ta'ala tu zat yang qadim lagi azali. Sesuatu yang tak boleh tidak boleh connecting. Tapi kenapa Nabi dia dapat berhubungan dengan Allah Ta'ala dan dapat menerima sesuatu daripada hadrat Allah Ta'ala. Ini kamu apa? Nabi ni bukan manusia biasa. Sebab itulah jelaskan Nabi ni sebagai cerminan, sebagai penggantian, sebagai tajalli
sebagai penzahiran Allah Ta'ala di atas muka bumi. Cuma rupa manusia, jasad manusia, tapi mereka ni rahsia ilahi, hakikat ilahi. Sebab itulah dia boleh berhubungan dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Dia dalam itikad kita, sesuatu yang datang daripada hadrat Allah Ta'ala ni, jikalau datang secara direct kepada kita ni, maksudnya sesuatu datang daripada Allah Ta'ala ni direct kepada alam ini, kepada langit, kepada bumi, kepada manusia, kepada seluruh makhluk. Hancur makhluk, hancur berkecai alam ini, gunung ganang yang keras, yang pejal tu. Jika dapat terima direct sesuatu daripada hadrat Allah Ta'ala, hancur. Itu maksud. Jadi Allah Ta'ala ni perlu kepada suatu penzahiran dia, sebagai satu penggantian dia, sebagai suatu wasilah kepada dia untuk sampai kepada alam, kepada makhluk ni. Maka sebab itulah Nabi ni dia tu sebagai perantara, sebagai suatu wasilah. Nabi lah sebagai suatu yang nak meniturakan sesuatu yang sangat besar yang datang daripada hadrat Allah Ta'ala. Sama seperti kita nak dapat tenaga elektrik daripada empangan Tasik Kenyir ke empangan Bidu ke empangan Pergau, tak boleh sampai direct api tu daripada empangan sampai begitu, hancur, terbakar. Kena ada pencawan elektrik, kena ada mengurai ke power voltage tadi. Maka begitulah sesuatu yang datang dari Allah Ta'ala perlu ada suatu penapisan. Maka Nabi lah sebagai penapis. Betul lah Nabi kata apa? Innamallahu mu'tin wa anal qasim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itulah yang bagi secara jumlah, secara bukan, dan akulah yang membagi-bagikan. Wa anal qasim. Ini sebagai satu penanda arah, tunjuk bahawasanya Nabi lah sebagai perantaraan. Hatta apa? Nabi menerima wahyu, Nabi tapi dalam keadaan berpeluh, dalam keadaan hampir nak pingsan, dalam keadaan tak boleh nak gambar, keberatan menerima sesuatu daripada hadrat Allah Ta'ala, tak dapat nak ditampung. Tapi Nabi dapat menerima dengan kekuatan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Sebab itulah Nabi ni apa? Jikalau dia tidak rahsia ilahi, tidak hakikat ilahi, tak boleh menerima sesuatu daripada hadrat Allah Ta'ala yang qadim lagi azali. Jadi ini maksud ini kerja para nabi, iaitu dia ni sebagai alat, sebagai kilang, sebagai pusat tadahan untuk menerima sesuatu daripada hadrat Allah Ta'ala. Maka begitulah, selepas daripada ketiadaan kenabian, maka siapa yang menjadi galang ganti kepada perkara ini? Iaitulah kewalian. Kenapa? Kerana sesuatu yang datang daripada Allah Ta'ala tak boleh terhenti, tak boleh terputus. Sesuatu sentiasa kena turun daripada hadrat Allah Ta'ala. Maksudnya walaupun Nabi telah tiada, tapi wahyu tetap turun ke alam ini di zaman kita sekarang ini. Cuma bukan dipanggil wahyu hukum, bukan wahyu agama, bukan agama baru, bukan wahyu syariat, bukan nak menghalalkan benda yang haram, mengharamkan benda yang halal, tidak. Itu dipanggil wahyu syariat, wahyu hukum, wahyu agama. Sekarang tidak ada agama baru dah, tetap agama Islam. Tapi sesuatu itu mesti datang daripada hadrat Allah Ta'ala, daripada simpanan Allah Ta'ala, sehingga ke akhir zaman. Iaitulah ilmu-ilmu Allah Ta'ala, rahsia-rahsia Allah Ta'ala, limpahan-limpahan Allah Ta'ala, madak-madak daripada Allah Ta'ala akan tetap turun sehingga ke akhir zaman. Cuma turun melalui perantaraan dia juga, melalui wasilah dia. Sekarang ni dia telah tiada kenabian, maka kewalianlah sebagai galang ganti. Ini maksud kita kena faham asas ni. Iaitulah sebab kita faham tengah-tengah orang yang menolak tentang amalan tariqah, amal tasawuf, tentang kalam para awliya, tentang ilmu para awliya. Ini orang yang tidak tahu susu galu, tak tahu asas, tak tahu piawai yang standard. Sebagaimana wahyu turun di akhir zaman melalui para wali, apa? Iaitulah kita karangan para awliya tu.
kitab Futuhat Makkiyah tu, karangan Ibn Arabi tu, ataupun kitab Imam Malik, kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i. Kitab apa lagi? Kitab Sahih Bukhari dan Muslim itu, ataupun kitab Muniatul Musalli itu, ataupun kitab Ihya Ulumuddin itu, ataupun kitab Syiarus Salikin itu, ataupun kitab Faridatul Fara'id. Contoh itu apa tu? Itu merupakan sebagai wahyu ilham daripada Allah Ta'ala. Betullah para ulama tu, mereka ni hanya sebagai alat kilang sahaja. Mereka ni sebagai perantaraan saja, sebagai proksi kepada Allah Ta'ala. Guna badan mereka, guna tubuh mereka tu. Kenapa mereka layak menerima sesuatu dari Allah Ta'ala? Kerana mereka tu waliullah. Waliullah tu apa? Orang yang telah hilang diri sendiri tu, orang yang tiada nafsu. Mereka telah hilang keakuan. Mereka tu telah berpihak kepada Allah Ta'ala satu patuh. Mereka hakikatnya apa? Telah menjadi ruh tu. Dalam mereka tidak ada nafsu keakuan, tidak ada diri sendiri tu. Mereka tu telah menjadi penzahiran kepada Allah Ta'ala, penggantian kepada Allah Ta'ala, tajalli kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah mereka layak untuk menerima sesuatu daripada hadrah Allah Ta'ala yang akan turun sampai bila sampai hari kiamat. Ini punca kenapa kitab-kitab karangan ulama-ulama tu dahulu, dia ada apa? Dia ada sifat kekekalan. Masa kita baca tu tidak jemu, tidak puas, sentiasa dibaca-baca sampai sekarang. Kitab Muniatul Musalli, kitab Ihya Ulumuddin, kitab Muwatta Imam Malik, kitab Futuhat Makkiyah, dan berbagai-bagai kitab karangan ulama zaman terdahulu menjadi bacaan sampai sekarang. Kenapa? Karena mereka mengarang itu bukan di atas nafsu mereka, bukan di atas fikiran mereka. Itu merupakan sebagai yang datang daripada hadrah Allah Ta'ala, daripada simpanan Allah Ta'ala, cuma melalui perantaraan mereka. Kenapa Allah Ta'ala turun melalui mereka? Karena mereka itu telah tiada diri sendiri dah. Mereka telah tiada nafsu dah. Mereka tiada keakuan dah. Mereka itu telah menjadi penzahiran, tajalli, penggantian kepada Allah Ta'ala di atas muka bumi. Betullah Nabi dipanggil Nabiullah, ini dipanggil Waliullah. Ini asal kena faham. Jadi apa? Sidi Mutafal Bakri termasuk di kalangan Waliullah dan wali kutub, dan orang yang telah sempurna pada sudut keilmuan dan juga pada sudut kewalian. Apa? Dan untuk perkara ini dia pergi bermunajat di hadapan Allah Ta'ala. Apa tujuan azam dia tadi? Timah dia apa? Nak cari satu selawat rahsia. Suatu selawat rahsia. Jadi kenapa selawat ni tidak keluar daripada mulut Nabi SAW? Ada satu pertanyaan. Sebab ini satu benda yang besar. Maksudnya apa? Jadi jawab oleh Sidi Ahmad Tijani bahasanya apa? Tidak perlu selawat ni dizahirkan melalui mulut Nabi SAW. Kenapa? Nabi itu sudah cukup dah. Nabi itu sudah cukup, keberadaan Nabi dengan para sahabat itu sudah cukup. Kerana Nabi lah merupakan sebagai suatu penzahiran terbesar. Suatu hakikat terbesar Allah Ta'ala di atas muka bumi. Jadi sebablah para sahabat mulia. Bang jelaskan dalam kitab apa? Para sahabat mulia kenapa? Para sahabat hakikatnya dia berada pada hakikat yang terbesar. Maksud para sahabat, mereka tidak perlu amal banyak. Maksud para sahabat, mereka tidak perlu tahajud banyak, mereka tidak perlu puasa banyak, tak perlu zikir banyak, tak perlu ada banyak. Kenapa? Cukup dengan Rasulullah berada di kalangan mereka, sudah cukup dah. Aura-aura Rasulullah tu akan mengeluar kepada para sahabat. Masyra' madak-madak tu akan dapat kepada para sahabat. Ini hakikat sebenarnya kita dalam beragama ni. Apa? Kita nak suatu rabitah, nak suatu ikatan kita, nak suatu kedekatan kita dengan sumber yang mulia, dengan satu ikon yang mulia, suatu madat yang mulia, suatu penzahiran yang mulia. Betul para sahabat, mereka seperti kita.
makan minum seperti kita, hidup seperti kita, tidur makan seperti kita, bekerja seperti kita. Tapi kenapa mereka ni, walaupun mereka ni seperti kebanyakan manusia saja, ada melakukan dosa maksiat pada sahabat, tapi itu apa, tidak mengurangkan kemuliaan mereka di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Mereka ada suatu rabitah, ada suatu penzahiran terbesar, ada suatu penggantian kepada Allah Ta'ala di atas muka bumi. Iaitu Allah, jika para sahabat tu dapat suhbah dengan Allah Ta'ala, suhbah dengan Nabi sallallahu alaihi, dia tu telah dapat sampai dekat Allah Ta'ala, dia tu telah dekat sangat dengan Allah Ta'ala. Bagaimana kata apa? Khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun ialah kurunku, kemudian kurun yang kedua, kurun yang ketiga. Kenapa? Dikaitkan dengan apa? Dengan kedekatan dengan Nabi SAW, itu saja. Kuatulah sahabat. Sebab pada sahabat dia pada sibuk ilmu, mereka bukan berbeza ilmu. Nabi mati meninggalkan apa? Meninggalkan 6 orang sahaja, orang yang berilmu, di kalangan orang yang boleh mengeluarkan fatwa. Yang lain seperti kita. Ada setengah tu tidak baca Al-Quran pada sahabat, karena ada setengah tu mereka ni buta huruf. Nilai intelektual mereka ni tidak tinggi sangat, kerana mereka ni asal apa? Asal hidup di tengah-tengah padang pasir, badui, hidup cara badui. Jadi yang betul-betul yang Nabi meninggal, hanya 6 orang sahaja yang dikatakan sebagai orang yang boleh mengeluarkan fatwa, orang yang ada nilai akademik, orang yang boleh memahami Al-Quran. Yang lainnya hanya semua masyarakat awam. Tapi walaupun mereka masyarakat awam, mereka sangat mulia di sisi Allah Ta'ala. Walaupun nak dibandingkan dengan ulama-ulama yang lahir ataupun wali yang lahir di akhir zaman, tak boleh nak compare. Walaupun sahabat tadi hanya sekali dapat melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia lebih mulia daripada ulama-ulama yang lebih mulia daripada Imam Ghazali, lebih mulia daripada Sayyidi Mustafa Al-Baqir, lebih mulia daripada Al-Imam Abdul Hasan As-Sajili, lebih mulia daripada Hasan Basri, lebih mulia daripada Sayyidi Asma Al-Palembani. Walaupun para sahabat tadi mati selepas daripada minum arak. Siapa? Sayyidina Wahsy. Sayyidina Wahsy itu dia dikatakan mati dia selepas daripada dia minum arak. Ini standard para sahabat. Para sahabat tu bukan sebagaimana fikiran kita tu, orang yang selalu bertahajud, berpuasa sunat, orang yang beramal. Tidak, sama seperti kita, ahwal mereka. Ada yang rajin ibadat, ada yang bermaksiat, ada yang dalam keadaan lalai ghaflah, tapi semua tu tidak beri kesan kepada mereka dalam hubungan mereka dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana Rasulullah tu sebagai apa? Sebagai asas pada mereka. Rasulullah tu sebagai yang menuturkan segala. Kenapa? Kerana mereka ni dipaksa untuk buat sesuatu perkara tu supaya jadi contoh dalam syariat kepada kita. Mama di antara mereka, di antaranya pernah berzina, Fatimah Al-Ghamidiyah tu. Itu apa tu? Dia kata apa? Dipaksa oleh Allah Ta'ala untuk jadi apa? Untuk jadikan sebagai satu panduan dalam kita berhukum. Kalau hukum zina macam ni, maka kena ada sebagai satu contoh. Itu maksud. Tapi mereka ni pun ridwanallahi alaihim, mereka tu semua tu di dalam kerajaan daripada Allah Ta'ala, di dalam pengampunan daripada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana kedekatan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini asas. Maka sebab itulah kita sekarang ni apa? Kena cari asas macam ni juga. Bukan maksud kita nak bermudah dengan dosa, tidak, tapi ini asas. Kena cari penggantian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Dia apa? Kena mencari kewalian. Kerana wali-wali itu merupakan orang yang ada izin daripada Allah Ta'ala. Jadi jikalau kita dapat bersama dengan mereka, kita juga akan dapat tempias daripada kemuliaan, daripada kehebatan, daripada kebesaran mereka. Kerana asal dalam agama kita ni, iaitulah pada sudut dengan siapa kita bernaung, dengan siapa kita berdamping. Sebagaimana disebut dalam ayat, Yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Ingatlah bahasanya suatu ketika di akhirat kelak, semua kita ni akan diseru dengan siapa kita berimamkan, dengan siapa pemimpin kita, dengan siapa ikon kita, dengan siapa panduan kita. Ini bi imamihim.
Ini maksud dia dalam kehidupan kita ni, iaitulah cari suatu rabitah, suatu pertalian yang kukuh. Carilah orang yang sempurna di sisi Allah Ta'ala, kerana mereka lah yang boleh depend kita, mereka lah yang boleh menjadi peguam kepada kita di hadapan Allah Ta'ala. Tapi nak jumpa macam ni sangat sukar. Tapi jika kita belum jumpa itu, seolah apa kita dapat sesuatu yang lebih bahagia daripada dunia dan segala isi dunia. Kenapa? Kita akan dapat suatu kemuliaan, akan dapat satu keselamatan, suatu jaminan daripada Allah Ta'ala. Juga sebagaimana pesanan Nabi, kun ma'allah fa illam takun ma'allah fakun ma'aman ma'allah. Apa? Kamu adalah kena sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala, sentiasa kena berzikir kepada Allah Ta'ala. Tapi jika kamu ni susah, penat untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, untuk ingat kepada Allah Ta'ala, untuk sampai kepada Allah Ta'ala, maka carilah orang yang telah sampai dah kepada Allah Ta'ala, orang yang telah hidup dengan Allah Ta'ala, iaitulah di kalangan para awliya. Apa lagi Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala dan carilah orang yang shadiq. Carilah orang yang shadiq ni apa? Iaitulah martabat shadiq ini, iaitu martabat para sahabat dan juga martabat para awliya. Itu orang yang shadiq. Carilah, kerana mereka lah sebagai apa? Sebagai jalan ataupun sebagai pintu kita untuk dapat sampai kepada Allah Ta'ala. Kita tak boleh sampai dengan ilmu kita, kita tak boleh sampai dengan amalan kita, tapi kita boleh sampai kepada Allah Ta'ala dengan orang yang macam ni. Seperti mana para sahabat, mereka dapat sampai kepada Allah Ta'ala kerana suhbah mereka dengan Rasulullah SAW. Walaupun mereka ni penuh dengan segala kekurangan, penuh dengan segala maksiat, penuh dengan segala ketidaksempurnaan, tapi segala kekurangan, ketidaksempurnaan mereka tu telah dicampung oleh kemuliaan, kehebatan, kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini asas. Jadi siapa mutawassil melakukan ini? Seorang wali Allah. Maka mereka juga, dia ni orang yang boleh berhubungan dengan Allah Ta'ala, orang yang boleh menerima sesuatu daripada hadrat Allah Ta'ala sebagai asas. Jadi apa? Untuk tujuan ini dia telah pergi bermunajat di hadapan Allah Ta'ala. Dia pergi bermunajat di hadapan Kaabah selama 17 tahun. Dia bermujahadah, dipanggil mujawarah, iaitu berdoa untuk bermujahadah, minta doa oleh Allah Ta'ala selama 17 tahun. Bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tidak, selama 17 tahun. Tinggal apa? Tinggal keluarga dia, tinggal anak murid dia, tinggal harta dia, tinggal segala kemewahan dia. Untuk apa? Untuk dia pergi berdoa kepada Allah Ta'ala, nak minta kepada Allah Ta'ala apa? Tunjuk kepada dia satu jenis selawat. Yang selawat ni yang dia baca ni cukup dah, tak perlu baca selawat lain dah. Kenapa? Dia jadi kopi juga para ulian. Kenapa? Dia ni pada waktu pagi baca selawat ni, pada waktu tengah hari baca selawat ni, pada waktu malam baca selawat ni. Jadi satu pertanyaan. Tidak ada satu selawat yang boleh mengumpul, menghimpun ke semua jenis selawat ni. Maka apa dia berdoa? Ya Allah, Allahumma khussani ala salatin fihi jami'u asrarin wa anwarin. Ya Allah, tunjuklah kepadaku, kurnialah kepadaku satu selawat yang menghimpun segala jenis rahsia-rahsia dan cahaya-cahaya daripadamu, ya Allah. Ini doa dia. Kita biasa kalau pergi dia dapat kabul, doa apa? Doa murahkan rezeki, doa supaya dapat naik pangkat, doa supaya perniagaan laris, doa supaya anak-anak berjaya dalam pelajaran. Itu doa kita dalam Kaabah. Tapi dia tak minta doa orang lain, hanya satu ni saja minta selama 17 tahun. Ya Allah, kurniakanlah kepadaku satu selawat yang padanya menghimpun semua jenis rahsia-rahsia, cahaya-cahaya, madak-madak limpahan daripadamu, ya Allah. Sepatutnya tak boleh keluar daripada hadrat Allah Ta'ala. Kerana selawat ni bukan itu dia, selawat ni untuk wali yang akan lahir di akhir zaman. Tapi dia minta Allah Ta'ala bagi. Soal apa? Jadi cukup 17 tahun Allah Ta'ala datangkan dalam bentuk lembaran Rabbani. Satu benda yang pelik. Tunjuk macam ni pun nampak selawat Fatih, tunjuk macam ni pun nampak selawat Fatih, tunjuk macam ni pun nampak selawat Fatih, tunjuk belakang depan pun nampak selawat Fatih. Apa maksud tu?
Ini bukan maksud selawat biasa. Jadi itu betul maksud selawat yang datang daripada hadrat Allah Ta'ala. Kerana apa? Selawat daripada nak lain maksudnya apa? Dia tidak dipengaruhi oleh arah tempat. Kerana Allah Ta'ala ni tidak boleh dipengaruhi oleh atas, bawah, kiri, kanan, belakang, depan. Jadi selawat ni apa? Tunjuk macam ni pun nampak nak pati. Tunjuk macam ni pun nampak boleh baca nak pati. Tunjuk meletak, menerak, berdiri, menegak, apa semua tu dia nampak. Jadi apa? Ini kan bahawa selawat ni bukan selawat biasa. Ini selawat hadrah Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala ni tidak boleh dipengaruhi oleh atas, bawah, kiri, kanan, utara, selatan, putih, hitam, tidak dipengaruhi. Maka ini betul-betul selawat yang datang daripada hadrat ilahi. Maka apa? Sebab itulah dia ni rasa teruja, rasa terlatih daripada mulut dia, terpacu daripada mulut dia dengan tanpa dia sedar kalimah tadi. Apa dia kata? Dia kata man zakaraha marrah dakhalan nar falyaqbidni baina yadayillah. Maksudnya sesiapa yang baca selawat ni satu kali tiba-tiba dia masuk neraka, maka marilah dia tarik janggut aku. Itu kan apa? Dia bercakap di atas rasa dia tak boleh nak kawal. Kerana sesuatu yang seolah apa? Bagi dia dapat paksa Allah Ta'ala. Boleh nak paksa Allah Ta'ala? Allah Ta'ala tak boleh nak dipaksa. Tapi maksudnya baca macam tu, sehingga dia dapat paksa Allah Ta'ala mengeluarkan selawat ni daripada Allah Ta'ala. Itu perasaan dia. Perasaan dia seolah dapat paksa Allah Ta'ala. Dia teruja sangat. Allah Ta'ala tidak boleh dipaksa. Kena ingat, Allah Ta'ala maksudnya Allah Ta'ala daripada. Tapi itu maksud dia, terasa perasaan dia macam tu, sehingga tak dapat nak kawal perasaan dia, terkeluar daripada mulut dia. Dia kata man zakaraha marrah dakhalan nar falyaqbidni baina yadayillah. Maka setiap satu kali tiba-tiba dia masuk neraka, mari tarik janggut aku. Kerana sesuatu yang belum besar ni dapat ambil sesuatu daripada hadrat Allah Ta'ala, dapat mengeluarkan sesuatu daripada simpanan Allah Ta'ala. Tapi isyarat mengatakan bahawa selawat ni bukan untuk kamu, tapi dah kau minta, Allah Ta'ala bagi juga sebagai nak tunaikan hajat doa dia. Tapi selawat ni bukan untuk dia, tapi untuk wali akhir lahir dan akhir zaman. Iaitulah seorang dipanggil wali katam, ataupun al-kutubul maktum, Sidi Ahmad Tijani. Maksud salah daripada dia. Ini maksud maksud daripada. Jadi maksud selawat ni bukan selawat biasa. Ini selawat datang daripada Allah Ta'ala kepada kita umat di akhir zaman, sebagai satu kulit yang sebagai satu anugerah. Kenapa? Nabi kata apa? Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fada'uradulaha. Sesungguhnya di sisi Allah Ta'ala ni akan ada suatu limpahan cahaya setiap hari. Setiap hari Allah Ta'ala akan turun suatu limpahan, suatu cahaya, suatu fuyudah, madat dari Allah Ta'ala. Maka adalah kamu menerima limpahan, madat, pantulan daripada Allah Ta'ala. Maka tidak adalah suatu madat, limpahan fuyudah yang paling besar di akhir zaman, ialah selain daripada Selawatul Fatih ni. Ini limpahan yang terbesar, limpahan yang teragung kepada kita umat di akhir zaman. Sebab apa? Saya kata tadi, Nabi kata sesuatu itu akan tetap datang daripada hadrat Allah Ta'ala setiap hari, setiap masa, setiap tahun, setiap abad, setiap detik. Cuma dia ada sebagai ibu limpahan kita di akhir zaman, ibu kepada segala limpahan, iaitulah dikatakan sebagai Salawatul Fatih. Maka sebab itulah saya nak paksa setidaknya apa kita ni baca 3 kali sebulan, okey dah. Daripada tak baca langsung. Kalau kuliah saya ni selama bertahun-tahun lagi, kita baca tak boleh tu berapa kali dah kita baca. Itu paling-paling common. Paling-paling lokal. Naknya supaya apa? Kita baca selawat ni 100 kali pagi ke 100 kali petang ke. Kerana apa? Kerana inilah dia mana-mana selawat lah, bukan selawat saja. Mana-mana selawat itu sesuatu yang ada jaminan daripada Allah Ta'ala akan diterima. Solat kita, tahajud kita, puasa kita, haji kita belum tentu lagi. Kerana perlu kepada apa? Perlu kepada betul dengan syariat, kena ada ikhlas. Tapi selawat ni dia tidak perlu kepada ikhlas. Baca main-main pun boleh.
Baca dalam keadaan lalai tak berwuduk pun akan dapat pahala daripada Allah Ta'ala. Baca dengan tidak mahabbah pun akan dapat pahala. Kerana ini selawat itu merupakan amalan Allah Ta'ala. Takkan Allah Ta'ala tidak terima amalan dia, takkan Allah Ta'ala tidak terima amalan dia. Dan amalan selawat ni amalannya apa? Amalannya dia tidak ada keakuan. Amalannya kita ni nak merendahkan diri kita. Kerana apa? Allah Ta'ala boleh berhubungan dengan kita dengan nilai kehambaan. Maka pada selawat tu ada nilai kehambaan. Maaf tuan tak dapat lagi nak masuk dalam tajuk mukadimah lagi, tak habis lagi. Nak buka jalan. Maka inilah merupakan sebagai ibu kepada segala tasawuf, iaitu tasawuf yang dibangsakan kepada tasawuf Muhammadi. Tasawuf Muhammadi sebagai kesimpulan, ringkasan kepada jalan tasawuf yang besar. Kalau jalan tasawuf ni dia banyak meluas. Ada tasawuf isyraqi, tasawuf wujudi, tasawuf darajat, tasawuf ta'ammul, tasawuf tafakkur, tasawuf tawajjuh. Banyak jalan tasawuf. Kita tak mampu. Cuma ambillah yang sebagai satu kesimpulan, sebagai satu ringkasan kepada jalan tasawuf yang besar, iaitu dipanggil tasawuf Muhammadi. Kerana kita mengambil jalan tasawuf untuk apa? Untuk kita dapat mencapai ma'rifatullah. Sebab selama mana kita tidak mencapai ma'rifatullah, kita akan jenuh untuk menjawab di hadapan Allah Ta'ala. Maka ambillah sebagai suatu ringkasan, sebagai suatu kurnia kepada kita di akhir zaman, iaitulah kita nak tenggelam di dalam tasawuf yang dibahasakan kepada tasawuf Muhammadi. Sifat tasawuf Muhammadi apa? Kita berpegang teguh dengan syariat, mengamalkan sunnah, dan kita tenggelam di dalam hakikat Nabi SAW dengan mana-mana salawat, dan khususnya dengan salawatul fatih. Ini sebagai suatu ringkasan, sebagai satu kurnia kita di akhir zaman. Mudah-mudahan kita dapat beramal. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabiyyi alladhina amanu sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.